nak Umi? Baik. Baik. Siap Umi. Cepat Umi je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. So seperti yang dijanjikan, malam ni saya akan share lah dengan korang mengenai result ataupun keputusan kita orang punya prosedur IVF, iaitu prosedur transfer embrio ke dalam rahim si ibu. First kali mungkin korang boleh share video ni ialah seperti yang saya maklumkan sebelum ini. Boleh jadi video ini memberi manfaat kepada sesetengah rakan tawalan ataupun saudara mara kita di luar sana, terutama ataupun khususnya kepada mereka yang belum dikurniakan cahaya mata. Seperti yang semua sedia maklum, bagi mereka yang follow kita orang punya news, kita orang punya rawatan IVF ni, hari ni tadi adalah hari di mana kami melalui prosedur transfer embrio ke rahim si ibu ataupun proses pemindahan embrio lah. Selepas melalui beberapa hari, result ataupun keputusan persenyawaan kami punya telur itu hari, boleh dikatakan ada yang memberangsangkan dan ada yang kurang memberangsangkan. So ibarat macam dua berita lah, satu berita gembira dan satu berita kurang gembira lah. Berita gembiranya, dari 14 telur yang dikutip dan disenyawakan, 10 telur berjaya disenyawakan menghasilkan embrio, dan dari 10 hanya 2 yang berkualiti dan sampai ke peringkat blastosis. Sampai ke peringkat blastosis. Blastosis ni dia macam peringkat akhir sebelum telur tersebut ditransfer ke rahim si ibu lah. So yang tidak bestnya ialah jumlah telur yang berjaya terhasil dalam kualiti yang bagus sangat rendah, iaitu 2 biji telur saja ataupun 2 embrio saja. So itu mungkin kurang memberangsangkan lah, and then mungkin berita yang kurang menggembirakan lah. Sebab dari 14 biji kan, dari 14 biji yang berjaya disenyawakan cuma 10, 4 memang tidak boleh diguna. Tapi dari 10 ini yang sampai ke peringkat blastosis hanya 2 yang berkualiti. That means kami cuma ada peluang 2 kali untuk melakukan pemindahan embrio. Sekiranya pemindahan pertama ini gagal, that means kami ada tinggal 1 lagi peluang. So harap-harap yang first ini, cubaan pertama ini berjaya, and then sekiranya berjaya, then kita akan try lagi yang kedua. Tapi sekiranya percubaan pertama ini gagal, that mean kita orang terpaksa guna embrio terakhir lah. And then sekiranya embrio terakhir berjaya, alhamdulillah. Tapi sekiranya embrio terakhir pun fail, that mean peluang untuk mendapatkan cahaya mata memang tiada lah. Nak tak nak terpaksa ulang balik prosedur IVF itu daripada awal lagi. So agak kadang-kadang rasa menyedihkan, kadang-kadang rasa happy juga. So sekali lagi saya minta-mintalah kepada rakan tawalan, korang boleh share video ini supaya boleh jadi pasangan di luar sana memerlukan info ini, ataupun boleh jadi especially diorang yang masih single, boleh jadi korang kemudian hari memerlukan info ini. Hari ini mungkin macam tidak perlukan sangat info ini, tapi boleh jadi kemudian hari you all perlukan video info ini. So itu antara result kami lah.
hampir sebulan berhempas pulas menjalani rawatan IVF, and then ini antara keputusan akhir lah. Ini yang nak cakap terakhir tidak juga lah. Ini yang diterangkan oleh embryologis kepada kita orang tadi. Tak pasti korang faham ke tak, tapi saya try explain. So, nampak kah? Kak sedih-sedih angai. Nak cakap sedih tu tidak jugalah, sebab pemindahan pertama tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuma kami tidak tahu pemindahan embrio tadi sama ada berjaya ataupun tidak. Sebab hari ini tadi, ialah seperti yang saya maklumkan, hari ini tadi adalah jadual untuk pemindahan embrio. So, embrio tersebut pun telah dipindahkan dalam rahim. Cuma sekarang kami diberi tanda soal yang besar sama ada embrio tersebut berjaya melekat pada dinding rahim si ibu ataupun sebaliknya. Sekiranya embrio tersebut berjaya dilekatkan di dinding si ibu, alhamdulillah boleh dikatakan berjaya. Tapi sekiranya embrio tersebut gagal melekat pada dinding rahim si ibu, this mean proses pemindahan tersebut gagal. Kalau gagal, then that mean kita terpaksa try lagi lah untuk embrio yang seterusnya. So, tapi result dia wife dia pregnant ataupun tidak, kami terpaksa tunggu sekurang-kurangnya 10 hari. Sebab tadi transfer kan, kita orang transfer, dia punya result, dia punya keputusan tidak keluar serta-merta. Sebab embrio tu memerlukan masa untuk menempel ataupun bertampal pada dinding rahim si ibu. So, perlukan masa sekurang-kurangnya 10 hari. So, 10 hari daripada tarikh hari ini. That means kalau 10 hari, 1 September nanti kita orang terpaksa pergi klinik, check up, cek darah, and then tunggu keputusan daripada doktor lah, sama ada bini pregnant atau sebaliknya. Tapi kalau pregnant, this mean berjaya prosedur IVF secara keseluruhan. Tapi sekiranya result dia negatif, tidak pregnant, this mean gagal, terpaksa repeat semula. So, itu antara yang kita orang tengah tunggu sekarang lah. And then untuk para sahabat yang selama ini bertungku lumus, and then yang mendoakan kita orang, thank you, kau sudi doakan kita orang, and then semoga yang berjaya lah. InsyaAllah harap-harapnya berjaya lah. Ini saya berbalik kepada yang embryologis explain dengan kita orang tadi. Harap-harap korang dapat tengok. So, dari 14 biji telur yang dikutip dari si ibu, cuma 10 saja yang berjaya disenyawakan. Dan dari 10 ini terbahagi kepada yang bagus kualiti, sederhana, dan yang kurang berkualiti. Dari 10 ini hanya 4 yang berkualiti dan 6 kurang berkualiti. So, daripada 10 ini juga hanya 2 saja yang berjaya sampai ke peringkat blastosis, ataupun dalam istilah yang lebih mudah difahami, sesuai untuk ditransfer ke rahim si ibu. So, that means kita ibarat ada 2 peluang untuk berjaya mendapatkan cahaya mata melalui kaedah IVF. Cuma yang sebab tadi 10 kan, dari 10 cuma 2 saja yang berjaya sampai ke peringkat blastosis. Yang 8 ini embriologis terpaksa tunggu esok hari. Dia beri peluang sampai masuk esok hari. Sekiranya esok hari embrio tersebut berjaya sampai ke peringkat ataupun tumbesarannya berjaya ke peringkat blastosis, so yang 8 ini pihak berkenaan dia akan freeze atau bekukan ke dalam bekas khas lah, bekas yang diorang sediakan
untuk kegunaan di masa hadapan. Sekarang ini yang confirmnya dua blastosis yang berkualiti, yang insyaallah yang berkualiti. Satu telah ditransfer ke rahim, and then satu lagi terpaksa freeze lah, bekukan, and then disimpan dalam bekas khas lah. And then yang 8 lagi tadi masih menunggu result esok hari. Sekiranya embryologist check and then sampai ke peringkat blastolysis, so dia akan freeze lah. So boleh jadi peluang kami di masa depan mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, bergantung kepada perkembangan embrio itu esok hari. So harap-harap thank you Abdul Kadid. Untuk dapat anak kembar tu mungkin agak mustahil sikit lah, sebab tadi transfer embrio cuma 1 saja. Kalau ditransfer 2-2, then berkemungkinan peluang untuk mendapat baby twin itu tinggi. Cuma tadi kita orang cuma dapat transfer 1 saja, sebab jumlah embrio yang berkualiti itu sangat terhad, 2 biji saja. So harap-harap segalanya berjalan dengan lancar. So rasanya itu saja yang saya dapat share malam ni. And then result akhir 10 hari kemudian. Apa result akhir dia? Wallahu alam. Doakanlah, doakan agar kita orang berjaya. And sekali lagi saya mohon kepada semua, korang boleh share video ini, kerana boleh jadi korang punya rakan saudara, saudara korang, rakan-rakan korang, adik-beradik korang yang mungkin memerlukan info ini, ataupun korang sendiri yang mungkin memerlukan info ini, termasuk mereka yang single hari ini mungkin belum memerlukan info ini, tapi boleh jadi sorry korang perlukan info ini, dan semoga info ini bermanfaat lah kepada korang. Rasanya itu saja. Sekiranya ada silap, tersalah bahasa, mohon maaf. Halalkan makan minum, doakan kita orang, semoga 10 hari kemudian resultnya adalah positif. Harap-harap embrio yang ditransfer berjaya melekat pada dinding rahim si isteri lah. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera.